Nasional 8 edisi 13 September, paparan utama malam ini. Pertembungan 3 penjuru di Pengkalan Kubur. Jadikan kes soalan bocor iktibar. Dan nelayan Terengganu catat rekod dunia. Bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan Nur Mazalina Muhammad Noor untuk perinciannya dalam Nasional 8. Pilihan Raya Kecil DUN Pengkalan Kubur 25 September ini bakal menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara BN, PAS dan calon bebas. Proses penamaan calon pagi tadi berjalan lancar tanpa sebarang provokasi. Laporan lanjut bersama Atika Naim di Kompleks Perpaduan Terbuk di Tumpat, Kelantan. Silakan Atika. Baik, Mazalina dan juga Fatih, terima kasih di studio. Saudara, 6 borang pencalonan telah pun dikeluarkan. Namun yang disahkan bertanding ialah 3 orang. Apabila diumumkan 10.20 pagi tadi, maka salah pilihan raya kecil DUN N01 Pengkalan Kubur menyaksikan pertandingan 3 penjuru sama seperti pilihan raya umum 2013 yang lalu. Bezanya kali ini pertandingan membabitkan calon BN, PAS dan bebas, bukannya PKR. Ketiga-tiga nama calon yang bertanding diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya N01 Muhammad Sobri Ramli kira-kira 10.20 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat dari 9 hingga 10 pagi. Adalah seperti yang berikut, ikut susunan di dalam borang 9. 1. Izzat Bukhari dari Parti Bebas. 2. Wan Rosdi dari Parti PAS. Ketiga, Ustaz Mat Razi dari BN. Calon BN Mat Razi Mat Ail menyerahkan borang pencalonan pada 9.06 pagi seminit selepas calon PAS Wan Rosdi Wan Ibrahim menyerahkan borang pencalonan. Calon bebas Izzat Bukhari Ismail Bukhari mencuba nasib sekali lagi dengan hadir ke pusat penamaan calon bersama 3 penyokongnya dan menyerahkan borang pencalonan pada 9.17 pagi. Sebelum itu, calon BN Mat Razi tiba di pusat penamaan calon dengan diiringi 100 penyokong di Ketua Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin, ketiga-tiga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Syafiq Abdal dan Pengerusi BN Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad. Turut mengiringi calon BN ialah Presiden MCA Datuk Seri Dr. Leo Tiong Lai. Sementara calon PAS tiba di pusat penamaan calon dengan diiringi Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu, Mursyidul Ampas Datuk Ni Aziz Nikmat dan Menteri Besar yang juga Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Bagaimanapun tiada kelihatan kelibat pemimpin kanan PKR dan DAP pada hari penamaan calon ini. Yang kelihatan hanyalah Ahli Parlimen Bukit Katil yang Ketua Angkatan Muda Keadilan Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan calon BN Mat Razi Mat Ail mampu menghadapi saingan hebat dalam pilihan raya kecil ini. Strategi yang betul dan susun atur gerak kerja yang terancang memberi kelebihan kepada calon BN itu. Tan Sri Muhyiddin juga yakin kelebihan berpihak kepada BN berdasarkan perpaduan yang mantap dan kepimpinan yang cukup baik dalam kalangan UMNO bahagian Tumpat. Kepribadian tinggi calon BN yang turut dikenali masyarakat setempat juga antara faktor utama beliau diterima pengundi. Dan jentera yang ada telah memberikan sokongan yang padu. Jadi yang pertamanya perpaduan di dalam bahagian dengan jentera yang mantap yang dipimpin oleh Datuk PAS sendiri. Saya yakin ini memberikan kelebihan kepada kita untuk mendapat sokongan yang besar. Menurut Tan Sri Muhyiddin, calon BN akan dibawa meninjau ke semua 12 pusat daerah mengundi PDM untuk bertemu rakyat di peringkat akar umbi dan mengambil kira pandangan serta mendengar permasalahan penduduk. Baik, calon BN Mat Razi Mat Ail adalah calon lengkap dan terbaik untuk mempertahankan kerusi DUN Pengkalan Kubur. Itu reaksi pemimpin BN yang mengiringi beliau ke pusat penamaan calon di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat. Selain saling melengkapi antara rakyat dan pemimpin, beberapa pemimpin BN yang ditemui RTM berkata Ustaz Mat juga mudah didekati pengundi dan berjiwa rakyat. Dia bukan seorang yang baru nak
berkecimpung, baru nak dampingi. Bukan seorang yang tidak pernah menyelesaikan masalah para pengundi di kawasan ini. So you can imagine he can resolve the problem of these people. He can provide the bridge. Kita mempunyai calon yang baik, ya, calon yang setakat 3-4 hari ini setelah diumum diterima baik oleh masyarakat di sini dan dikenali, anak tempatan, ada pendidikan universiti, ada pendidikan agama 12 tahun. Kita yakinlah dengan calon kita ini yang merupakan anak tempatan, beranak di sini, duduk di sini, bekerja di sini, beliau memahami naluri dan juga sensitiviti di sini. Kita ucap terima kasih kepada Presiden Fungsi BN kan telah memilih Ustaz Mat Razi sebagai calon seorang anak kampung yang mampu untuk menyelesaikan masalah orang kampung. Saya nampak daripada maklum balas saya dapat bahawa penerimaan calon pada hari ini, ya, Haji Razi begitu baik sekali. Beliau calon Barisan Nasional adalah calon anak pondok, ya, tempatan. Saya yakin calon kita, calon Barisan Nasional seorang calon yang cukup baik, yang berkaliber, yang juga akan teruskan kesinambungan dan perjuangan Allahyarham Adun yang bekas Adun kita. Baik, selesai proses penamaan calon pagi tadi. Kini tumpuan pula terarah kepada usaha calon-calon untuk mendekati hati pengundi. RTM sempat menemu bual dua calon yang disahkan bertanding pada pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur kali ini. Mereka ialah calon BN Mak Razi Mat Ail dan juga calon bebas Izzat Bukhari Ismail Bukhari. Calon BN Mak Razi Mat Ail atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mat berazam memenuhi permintaan penduduk kampung menyelesaikan beberapa projek yang tidak sempat disempurnakan Allahyarham Datuk Nur Zahidi Omar. Kebanyakannya kawasan-kawasan pertanian, iaitu dari segi jambatan-jambatan kecil, yang jambatan-jambatan rosak yang terutamanya yang masih perlu diperbaiki. Dan jambatan-jambatan kalau di kawasan Kubang Sawa, Bandar Payung, Simpangan, Pelaula, Mentua, itu jambatan-jambatan yang tepi sungai yang boleh menjadi pengkalan mereka. Itu walaupun kecil kita nampak tetapi fungsinya amat besar. Manakala calon bebas Izzat Bukhari Ismail Bukhari mengharapkan sokongan daripada media membantu dalam menjayakan kempennya. Sebenarnya saya ni bergerak sendiri, tidaklah seperti jentera parti yang besar. Jadi ruang untuk gerakan saya memang terhad. Jadi saya harap dengan media ni dapat membantu sekurang-kurangnya apa yang saya nak sampaikan tercapai. Saya datang bukan kerana apa, untuk beri sumbangan khidmat saya, kepakaran saya yang saya ada untuk meletakkan kubur di tempat yang lebih maju dan lebih baik. Kami akan cuba mendapatkan reaksi dan pendekatan calon PAS dan partinya esok. Tempoh berkempen bagi pilihan raya kecil ini akan tamat pada tengah malam 24 hari bulan ini. Sementara itu, calon PAS Wan Rosdi Wan Ibrahim, 57 tahun, terus meninjau beberapa pusat daerah mengundi dan mengadakan perjumpaan tertutup bersama jenteranya di Markas Besar PAS Kampung Geting, Tumpat. Wartawan yang berkumpul di Markas Besar PAS sejak 3 petang selepas menerima maklumat mengenai sidang media Wan Rosdi pulang dengan hampa kerana sidang media tersebut dibatalkan pada saat akhir. Sebaliknya, media dimaklumkan sidang media itu akan hanya diadakan 10 pagi esok. BN akan memanfaatkan kempen sepanjang PRK Pengkalan Kubur ini bagi menjelaskan kedudukan sebenar isu royalti petroleum kepada rakyat Kelantan khususnya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, BN sudah pun menjangkakan pembangkang akan memainkan isu tersebut untuk memfitnah BN dan mewujudkan rasa benci rakyat Kelantan terhadap Kerajaan Persekutuan. Menurut Tan Sri Muhyiddin, isu lama yang digembar-gemburkan pembangkang itu adalah satu fitnah besar dan tuduhannya serius. Beliau turut mencabar pihak-pihak yang menyebar fitnah itu mengemukakan bukti kukuh. Saya cabar PAS supaya mereka menubuhkan jawatan kuasa untuk menyiasat keadaan sebenar. Baik dari sudut perlembagaan, baik dari sudut undang-undang dan akta yang sedia ada, baik dari segi prestasi Petronas
dan anak-anak syarikat-nya untuk meneliti di manakah dalam perakaunan Petronas didapati bahawa ada jumlah yang dikatakan 12 bilion yang tertunggak yang tak dibayar oleh kerajaan pusat pada kerajaan negeri. Tan Sri Muhyiddin ditemui media selepas mengiringi calon BN Mat Razi Mat Ail ke pusat penamaan calon di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat. Katanya kerajaan bersikap terbuka dan bersedia untuk disiasat sekiranya dakwaan pihak terbabit benar. Itu milik kerajaan pusat dan sebuah jawatan kuasa yang kita tubuhkan dipimpin oleh bekas Ketua Hakim Negara mengesahkan keadaan sebegitu. Sebelum ini, Kementerian Kewangan dalam kenyataannya berkata sehingga September tahun ini, Petronas telah mengkreditkan ke dalam akaun Amanah Wang Ehsan Negeri Kelantan sebanyak RM224.3 juta. Daripada jumlah itu, RM120.8 juta disalurkan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan untuk membiayai program Wang Ehsan. Baik saudara, peratusan mengundi tidak akan terjejas walaupun pengundian diadakan pada waktu bekerja. Keyakinan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memilih tarikh pengundian pada hari Khamis 25 September itu berdasarkan kepada polarisasi penduduk Pengkalan Kubur. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, keyakinan SPR itu berdasarkan 70% pengundi dalam DUN Pengkalan Kubur adalah nelayan dan petani. Dalam sidang media selepas proses penamaan calon, Tan Sri Aziz berkata SPR tubuhkan 3 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya. Mereka akan membuat rondaan menurunkan bahan-bahan kempen yang menyalahi undang-undang. SPR turut membentuk 3 kumpulan pemerhati tempatan, 8 anggota terdiri daripada Wakil Majlis Belia Malaysia, Persatuan Naskah Kedaulatan Melayu Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. 8 orang ini telah dilantik dan diberi permit, diberi kebebasan untuk bergerak di mana-mana bagi memerhati dan mencatatkan apa-apa kesilapan dan kesalahan yang dibuat semasa kempen pilihan raya ini. Tan Sri Aziz turut berpuas hati dengan proses penamaan calon hari ini kerana ia berjalan lancar tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Lancar dan teratur itu reaksi penduduk kampung Pengkalan Kubur mengenai proses penamaan calon di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat hari ini. Penduduk setempat bersyukur kerana proses tuntutan demokrasi ini berlangsung tanpa kejadian yang tidak diingini. Mereka menyifatkan SPR telah melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Penyokong calon-calon yang bertanding telah memperlihat penghargaan mereka kepada peranan pihak keselamatan yang dapat melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Pihak polis telah mengawal dengan keadaan yang baik kerana untuk melancarkan keadaan lalu lintas pada pagi ini. Jadi saya harap benda-benda gini akan diikuti oleh tempat-tempat lain yang memberi ruang kepada pegawai keselamatan untuk menjalankan tugas dengan sempurna. Ini yang kita nak tak ada berlaku apa-apa comel nak. Jadi mereka pandai saya ni paling baik sekali dalam apabila penamaan calon kecil ni tahun ni. Pada ini hari memang saya akui lah, saya pun seronok pada ini hari sebab kita tengok orang ramai. Tapi lepas pada ini hari, besok lusa dia akan kosong balik. Sebab apa? Tengok sendirilah keadaan Tumpat ni. Saya dah 57 tahun dah tinggal di Tumpat ni. Macam ni lah Tumpat. Daripada saya lahir dulu sampai sekarang macam ni lah. Saya ingat pihak yang bertanggungjawab kena fikir sesuatu lah tentang bandar Tumpat ni. SPR atur baik-baik, semua pun melancar dengan baik. Kita nampak ini hari demokrasi ada stabil. Dan kita nampak tidak ada masalah dengan mantap orang dengan berjalan dengan baik. Hari ini nampaknya baguslah dengan perjalanan penamaan calon pilihan raya ni, nampaknya berjalan dengan lancar. Dan cuaca pula agak baik pada hari ini, walaupun redup. Baik dan tidak itulah. Tapi lalu lintas ni walaupun dia itu biasalah sebab ramai pemimpin-pemimpin besar kita mari dan juga daripada parti-parti komponen datang. Parti-parti
pihak lawan pun datang jadi ramai, tak ada masalah. Jadi tumpuan lah. Jadi tumpuan di tempat ni. Baik, sebelum kita kembali bersama Fatih dan juga Mazalina di Angkasa Puri, kita ikuti corak-corik sepanjang proses penamaan calon hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Beralih ke kes kebocoran kertas soalan mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris UPSR perlu dijadikan iktibar agar ia tidak berulang. Jelas timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tindakan sewajarnya dalam menangani isu itu sudah diambil. Justru semua pihak terutama ibu bapa diminta bertenang. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata pihaknya juga sudah mengenal pasti individu terbabit dan menyerahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Tak pandang ringan, kita kena ambil tindakan dan saya harap bila kita dah kenal pasti siapa orang yang melakukan itu, tindakan dari segi undang-undang yang sekeras-keras kita buat. Tan Sri Muhyiddin menyatakannya selepas menghadiri proses penamaan calon pilihan raya kecil PRK Pengkalan Kubu Kelantan. Kata beliau lagi, perbincangan dengan Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jussoh untuk mewujudkan sebuah jawatan kuasa bebas telah diadakan bagi mengelak perkara itu daripada berulang. Jawatan kuasa berkenaan akan membuat penelitian termasuk mengemukakan cadangan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM dari segi keselamatan dan proses mengeluarkan kertas soalan. Perarakan 1,180 bot nelayan dengan kibaran jalur gemilang dari Kuala Dungun ke Kuala Kemaman sejauh 100 km siang tadi berjaya dicatatkan sebagai perarakan bot terbesar dunia dalam Guinness World Records. Ia mengatasi rekod perarakan 670 bot di Sungai Thames, London pada tahun 2012. Bagi Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, kejayaan itu bukti kesungguhan dan kecekalan para nelayan. Kesemua bot berkenaan berarak dari Kuala Dungun sejak pukul 7 pagi dan tiba di Kuala Kemaman kira-kira pukul 12.30 tengah hari. Kira-kira 15,000 penduduk setempat serta pelancong asing menyaksikan acara anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata penyertaan nelayan dalam acara ini selain menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan juga membuktikan semangat cintakan negara. Alhamdulillah, sasaran untuk mengumpulkan jumlah bagi memecah rekod dunia perarakan bot ini telah tercapai dan ini telah diumumkan oleh wakil kepada Guinness Book of World Records sebentar tadi. Bagi saya bukan soal rekod yang dipecahkan, tetapi soal ianya adalah merupakan cerminan kepada keupayaan untuk rakyat sini bersatu padu, terutama sekali dalam memberikan penghargaan kepada golongan nelayan di tempat ini, tetapi golongan nelayan yang berhampiran dengan tempat ini. Hari ini pemandangan cukup indah sekali, di mana bukan saja kita lihat bagaimana seolah-olah kaki langit di Kuala Kemaman ini bergerak menuju pada kita dengan membawa panji-panji jalur gemilang, tetapi jumlah yang menunggu mereka, puluhan ribu yang menunggu mereka itu mengingatkan kita bagaimana setiap pagi dalam kehidupan nelayan mereka menghantar keluarga mereka ataupun mereka yang mencari nafkah hidup untuk keluar ke laut dan setiap petang mereka menunggu mereka pulang. Dan namun begitu inilah tempat yang melahirkan cinta mereka kepada tanah yang bertuah ini. Dan saya kira inilah yang menjadikan sesuatu acara ini begitu signifikan sekali, bagaimana kita memberikan penghormatan, penghargaan kepada golongan nelayan. Tanpa mereka sudah tentu nikmat hidup kita berbeza. Datuk Seri Ahmad Syabri berkata demikian kepada wartawan selepas perarakan bot nelayan terbesar itu. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, acara perarakan bot itu menjadi satu sejarah terutama kepada penduduk Kemaman dan Dungun. Wanita nyaris maut letupan bom tangan bawah kereta. Paparannya seketika nanti. Susulan tersebarnya gambar kehadiran Angkatan Tentera Amerika Syarikat di Pantai Timur, semua pihak diminta menghentikan spekulasi mengenai kehadiran pasukan itu di laman sosial. Ini kerana menurut Panglima 2 Division Major Jeneral Datuk Muhammad Syukuri Ahmad, kehadiran mereka adalah untuk menyertai latihan bersama ATM yang menjadi amalan sejak 1996. Laporannya bersama Nurliana Nazam.
Isu kehadiran tentera Amerika menjadi perbualan di laman sosial apabila ada pihak menyebarkan gambar aset tentera Amerika Syarikat yang mendarat di lapangan terbang Sultan Mahmud, Kuala Terengganu. Menurut Datuk Muhammad Syukuri, kehadiran 540 anggota tentera United States Army Pacific Command USARPC itu bagi menjalani exercise Chris Strike Siri 18 bagi sesi 2014. Tahun ini, ia diadakan di sekitar kawasan Kem Pengkalan Cepa dan Kem Desa Pahlawan Kelantan bermula hari ini hingga 26 September berorientasikan pengurusan bencana dan bantuan kemanusiaan dalam senario bencana banjir. Landasan kapal terbang Sultan Ismail Petra di Pengkalan Cepa tidak sesuai untuk pendaratan pesawat Boeing 777 milik USARPC menyebabkan pasukan itu terpaksa mendarat di Kuala Terengganu. Ia diadakan setiap tahun dengan lokasi berbeza bermula tahun 1996 lagi yang melibatkan formasi 8 brigade di bawah naungan Markas 2 Division. Exercise ini adalah semata-mata untuk kita berlatih bersama. Tidak, dan perkara ini telah macam saya kata tadi berlaku dah banyak kali dah, setiap tahun. Di antara tentera darat Malaysia dengan tentera Amerika. Tapi kita berubahlah. Contohnya tahun lepas kita buat di Sungai Petani, tahun ini di Kota Baru, tahun depan mungkin kita buat di Ipoh rancangannya. Ya. Tetapi ia berlaku setiap tahun, annually. Ya. Beliau menjelaskannya dalam sidang media selepas majlis pelancaran exercise Chris Strike tersebut di Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Desa Pahlawan, Kota Baru. Sementara itu, Timbalan Komander Division Infanteri ke-25 Tentera Amerika, Brigadier General Sean M. Jenkins berkata, exercise kali ini melibatkan anggota-anggota mereka yang berpangkalan di Hawaii. And it also is about capability and capacity as we learn. How do we set the stage that we can increase our capability and our capacity in the sense of, we have a natural disaster in the region, we can respond and we can respond together. And because we conducted this exercise, we respond at a higher level of readiness. And readiness is everything when you're responding to a natural disaster. So it's a privilege for us to be here. We look forward to the exercise ahead. A lot of learning to be had. And most importantly, a lot of relationships that are going to be formed or fostered here throughout the exercise. Thank you. Exercise Chris Strike Siri 18 sesi 2014 ini mengumpulkan seramai 1,178 anggota daripada kedua-dua belah negara. Exercise ini mampu membantu mengukuhkan jalinan kerjasama dan ketenteraan antara kedua-dua belah negara selain memberi pendedahan kepada prosedur operasi medan antara pemerintah dan anggotanya. Laporan Noliana Nazam bersama juru kamera Muhammad Salim Zabani dari Kem Desa Pahlawan untuk Berita RTN. Seorang suri rumah nyaris maut setelah kereta yang dipandunya meletup dan menyebabkan 30% kenderaannya rosak. Kejadian berlaku di hadapan rumahnya di Jalan 4 di Kampung Subang, Selangor. Panik dengan kejadian berkenaan, jiran dan penduduk bergegas ke tempat kejadian dan menghubungi polis. Letupan itu berpunca daripada bom tangan yang diletakkan di bawah kereta mangsa. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Junaidi Bujang, unit pengesan bom telah diarahkan untuk memproses lokasi letupan bagi mendapatkan bukti bagi membantu siasatan. Bom tersebut telah diletakkan di bawah seketul batu berat lebih kurang 12 kilo menjadi ditindihkan bom tangan tersebut. Dan pemacunya memang tertindih apabila batu tersebut telah terlanggar satu palang besi di bawah chassis motorkar itu dan pemandu ini telah berhenti untuk melihat kiri dan kanan jalan sebelum dia keluar daripada lereng bukit ni. Jadi letupan. Dalam beberapa saat jadi letupan. Dan tidak ada berlaku letupan yang kedua. Motif kejadian masih belum dapat dikenal pasti. Berdasarkan soal siasat awal, bom itu dipercayai diletakkan oleh suspek pada tengah malam atau awal pagi tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, cubaan membunuh dan Seksyen 3 Akta Bahan Letupan dan Kakisan.
PAS akan terus berdepan ancaman dalaman kerana terdapat beberapa pemimpinnya mengikut telunjuk pihak luar. Jelas bekas Timbalan Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang, Muhammad Nordin Muhammad Nur, paling ketara apabila beberapa pemimpin parti itu yang secara terbuka menyanggah pucuk pimpinan parti yang diterajui golongan ulama'. Golongan itu diibaratkan sebagai anai-anai yang merosakkan parti. PAS mula dipengaruhi Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli akar umbi yang turut dilihat bekerjasama dengan PKR. Tegas beliau, PKR dan DAP mempunyai agenda tersembunyi iaitu untuk melemahkan PAS sebagai parti yang memperjuangkan Islam. DAP tidak akan boleh terima PAS. Ini nyata, bukan saya nak cakap bohong. Ini memang DAP bila kata negara Islam, mesti dia pukul. The next day, dia mesti pukul lah. So, mereka ada, makna kata di antaranya mereka dapat mempengaruhi kerana sifat ulama' ni. Ulama' ni memang macam tu. Dia memang dia orang yang baik. Dia tak reti nak cakap bohong. Dia patut, dia suka berbaik-baik dan berkawan. Jadi bagi saya, profesional yang kata mereka ni profesional. Actually, mereka masuk, mereka sepatutnya mereka tidak perlu nak pegang jawatan dan tinggi nampak. Mereka should be the think tank of the party. To build up the party with the administration, whatever it is. Ini dah, mereka masuk, mereka nak ambil di atas. Dia cannot leave. Because kalau terima, kalau kata DP International Conference, kata kita contoh satu yang dia tidak ada qualification dalam Islamic Studies. Kalau bangkit soal Islam di sana, dia boleh jawab ke? I don't think he can. Antara pemimpin anai-anai yang dimaksudkan beliau adalah Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu, Naib Presiden PAS Datuk Husam Musa, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad, Ketua Penerangan PAS Datuk Mahfuz Omar dan Ahli Parlimen Parit Bunta Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. PAS Negeri sudah lama menyedari kehadiran kumpulan anai-anai dalam parti sejak 2005 dan pernah membangkitkan isu berkenaan dalam muktamar PAS. Beliau menyatakannya dalam sidang media dan memberi sokongan padu kepada kepimpinan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pertumbuhan ekonomi negara bagi tempoh separuh pertama tahun ini antara yang terbaik di dunia. Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata pertumbuhan memberangsangkan 6.4% pada suku kedua dipacu peningkatan ekspor dan permintaan domestik swasta yang kukuh. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan pada mesyuarat Menteri-Menteri Keuangan Asia Eropah ke-11 di Milan, Itali, Datuk Seri Ahmad Husni berkata Malaysia menjadi contoh ekonomi bagi komuniti antarabangsa dengan pertumbuhan pada 6.3% bagi 6 bulan pertama tahun ini. Kestabilan ekonomi negara terus kukuh didorong modal yang mencukupi pada institusi keuangan dan keyakinan orang awam terhadap sistem keuangan tempatan. Bagaimanapun, krisis ekonomi global berpanjangan boleh memberi kesan negatif terhadap pertumbuhan. Justru beliau mencadangkan agar kerjasama serta integrasi serantau dan antara rantau diperhebat bagi memastikan pemulihan ekonomi yang mampan dan pertumbuhan seimbang. Datuk Seri Ahmad Husni mengetuai delegasi Malaysia menghadiri mesyuarat tahunan itu yang diadakan bagi mengukuhkan hubungan ekonomi dan keuangan antara 51 negara Asia dan Eropah. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dengan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad dan Universiti Malaysia Kelantan UMK akan menganjurkan Karnival Kerjaya Kelantan 2014. Bertempat di UMK kampus Jeli pada 20 September ini, program berkenaan selaras dengan agenda transformasi MIDA untuk meningkatkan ekosistem dan perkhidmatan nilai tambah kepada pelaburnya. Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Azman Mahmud berkata, Karnival Kerjaya itu memberi peluang kepada syarikat tempatan dan asing mendapatkan pekerja yang sesuai dan memenuhi keperluan mereka. Kajian menunjukkan faktor utama kesukaran mendapatkan graduan berprestasi tinggi disebabkan ketidakpadanan pengetahuan dan kemahiran individu dengan keperluan industri. MIDA ni mengetahui demand lebih awal demand ataupun keperluan modal insan lebih awal daripada orang lain atau agensi lain. Jadi kita akan maklumkan kepada agensi-agensi supaya mengeluarkan graduan-graduan yang bersesuaian untuk industri yang memerlukannya dalam masa
2 hingga 3 tahun yang akan datang. Antara sektor yang mengambil bahagian elektrik dan elektronik, teknologi makanan, bangunan dan pengangkutan teknologi, jentera dan peralatan. Karnival kerja itu akan dirasmikan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Muhammad. Malaysia mengeksport 1.3 juta tan minyak sawit dan produk berasaskan sawit bernilai 3.5 juta ringgit ke China bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Jumlah ekspor bagi 4 bulan pertama tahun ini bagaimanapun susut 4.6% daripada 1.6 juta tan yang didaftarkan bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut laporan Kementerian Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, jumlah ekspor Malaysia dalam bidang minyak sawit dan produk berasaskan sawit ke China bernilai 11.3 bilion ringgit tahun lepas. China menyumbang 20.4% daripada keseluruhan ekspor global minyak sawit Malaysia pada 2013. Manakala bagi getah dan produknya, data dari Januari hingga Mac tahun ini menunjukkan jumlah ekspor ke China bernilai 1.9 bilion ringgit, merosot 19.5% daripada 2.3 bilion ringgit tempoh sama 2013. Bagi tempoh sama, jumlah import getah dan produknya dari China bernilai 226 juta ringgit, meningkat 14.5% daripada 198 juta ringgit tahun lalu. Kompleks Bebas Cukai Kenyir di Terengganu yang dibina menggunakan teknologi Sistem Binaan Berindustri atau IBS dijangka siap menjelang Jun tahun depan. Pemasangan kesemua elemen binaan IBS di kompleks tersebut bukti teknologi IBS mampu berdaya saing serta menjimatkan kos. Pemasangan sistem panel, tiang, rasuk dan lantai mengikut jadual pembinaan yang dilaksanakan syarikat tempatan Tiaju Precast Services Sdn Bhd. Menurut pengarah urusannya Yusnizam Baharudin, hanya 15 pekerja diperlukan menerusi pemasangan itu berbanding kaedah konvensional yang memerlukan 150 pekerja binaan. Kita akan tutup semua jalan-jalan kren ni apabila kita dah siap 3 tingkat ke atas dan kita akan tutup semua jalan-jalan menggunakan crawler crane. Jadi kita boleh tengok sendirilah macam mana proses-proses precast beam dan precast column yang dipasang di tapak. Penglibatan CDB dalam projek itu adalah lebih kepada menasihat, mencadang serta memantau penggunaan elemen IBS bagi pembinaan kompleks bebas cukai itu. Satu step yang kita panggil next step kepada industri pembinaan kita. Di mana dahulu kita lebih kenali sebagai rumah pasang siap. Tapi rumah pasang siap ni mungkin istilah lama lah. Jadi kita mempopularkan IBS ni supaya umum mengenali IBS, bagaimana bangunan IBS itu dibina. Penggunaan teknologi IBS dilihat mampu mengurangkan kebergantungan industri pembinaan negara terhadap pekerja asing. Selangor menjadi perintis sistem kutipan elektronik ETC yang dilaksanakan sepenuhnya PLAS. Langkah berkenaan sebahagian agenda nasional mewujudkan sistem pembayaran elektronik bersepadu melibatkan tol, parkir dan pengangkutan awam. Menurut pengarah urusan PLAS Malaysia Berhad, Datuk Noriza Abdul Hamid, dengan pelaksanaan ETC sepenuhnya di Plaza Tol Batu Tiga dan Sungai Rasau mampu memberi kelancaran aliran trafik. ETC is going to save a lot to the users. Time, of course, definitely, because there will be less queue at the lane, so you don't spend too much time queuing at the lane. Jelasnya, hasil kaji selidik yang dilaksanakan PLAS juga mendapati lebih 70% pengguna di kedua-dua plaza tol tersebut menyambut baik pelaksanaan ETC. Penggunaannya masing-masing mengambil masa 6 saat bagi kad Touch 'n Go dan 3 saat bagi Smart Tag berbanding 15 saat bagi laluan tunai. Wajar sebab dekat Johor pun memang dah start benda ni. Sebab saya pun selalu ulang-alik ke Johor untuk datang meeting semua. Sebab kalau saya selalu lalu sini, before ni kalau tunai dia sangat panjang dan mensesatkan trafik lah. Jadi dengan Touch 'n Go ni trafik pun smooth, jalan pun laju lah. Tak payah beratur panjang.
Penggunaan pembayaran secara elektronik ni sangat berkesan. Terutama sekali ia dapat menjimatkan bukan sahaja masa tetapi menjimatkan minyak, dan kita boleh anggarkan dengan penggunaan kredit tu kita boleh anggarkan berapa jumlah yang kita perlu spend tiap-tiap bulan untuk duit tol dan juga minyak. I use it for everyday travelling, especially going to work and going back from work. Because I stay in PJ and my office is in Klang, so I need to use it every day. Tarikh pelaksanaan ETC secara sepenuhnya di kedua-dua tol berkenaan bagaimanapun dijangka diumumkan kelak bagi membolehkan pengguna bersedia beralih kepada sistem berkenaan. Loom band atau rainbow loom adalah getah yang ditenun berwarna-warni dan biasanya dijadikan sebagai gelang persahabatan dan dijadikan hiasan oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Ia mula diperkenal di Amerika Syarikat, namun kini bukan sahaja menjadi kegilaan di seluruh dunia, malah ia menjadi pilihan kanak-kanak di negara ini. Fenomena loom band juga menyebabkan ia bukan hanya dijadikan mainan atau hobi, malah ada yang menjadikannya sebagai pendapatan sampingan. Faris Izzat Syahrudin menyediakan laporan berikut. Looms Band mula diperkenalkan pada tahun 2011 oleh seorang pengasas yang merupakan anak Malaysia yang kini menetap di Detroit, Amerika Syarikat yang bernama Cheong Chun Eng, dan kini menjadi kegilaan masyarakat dunia khususnya di Amerika Syarikat dan juga Britain. Dan pada tahun 2013, Looms Band menjadi antara tajuk utama yang menjadi carian utama pengguna-pengguna di laman maya khususnya dalam enjin carian Google. Dan ketika ini Looms Band mula dibawa ke Malaysia dan menjadi kegilaan golongan remaja. Ika, mengapa Ika meminati Looms Band ni? Mempunyai warna yang menarik, comel bila dipakai dan bagi warna lah kalau kita dah cantumkan tu. Okey, baiklah, ni kita tanya kepada ni namanya Nurin ya. Okey, Nurin, mengapa Nurin meminati Looms Band berbanding dengan aksesori yang lain? Sebab jadi trend sekarang, ramai dah pakai. Okey, jadi agak-agak susah tak nak buat satu Looms Band ni? Ni kita nak tanyakan kepada Pika. Kalau kita dah mahir, kita akan rasa senang. Menemui seorang penjual yang telah pun menjual Looms Band ini di kedainya, iaitu Kak Emma. Baik Kak Emma, mungkin boleh terangkan sikit bagaimana sambutan orang ramai terhadap Looms Band ni? Sambutan sangat menggalakkan. Mula-mula saya jual sikit, nak try lah. Lepas tu bila dah jual, memang budak-budak banyak carilah, terutama budak-budak kan. Lepas tu saya try lagi, jual lagi, memang banyak sambutan. Jadi satu trend ataupun kegilaan orang ramai khususnya kepada golongan remaja. Seperti yang dapat anda saksikan di pergelangan tangan saya ini adalah salah satu contoh Looms Band yang saya pakai ketika ini. Sememangnya warna cukup menarik dan ini adalah menjadi satu ciri-ciri utama yang menyebabkan golongan remaja tertarik dengan Looms Band ini. Saya Muhammad Faris Izzat Syahrudin untuk Berita RTM. Pemilihan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM sudah pasti menjadi fokus sukan malam ini, dan untuk perkembangannya dan perkembangan sukan lain bersama Nurul Fatihah Abdul Hamid. Ya, baik, silakan Fatihah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.
Kehangatan pemilihan pucuk pimpinan Persatuan Sepak Takraw Malaysia sejak beberapa minggu lalu kini sudah berakhir. Menerusi proses pemilihan yang telus dan aman, Dato' Ahmad Ismail akhirnya berjaya mempertahankan jawatan Presiden yang disandangnya Wat Penggal keempat petang tadi. Pada mesyuarat agung tahunan PSM yang berlangsung petang tadi, pemilihan jawatan tertinggi yang menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 dijangka sengit. Namun keputusan jelas memihak Dato' Ahmad apabila mendapat 52 undi berbanding lawannya Presiden Sepak Takraw Negeri Terengganu Muhammad Syafian Ali yang mendapat 20 undi. Ia hasil pemilihan oleh 71 perwakilan yang hadir pada mesyuarat kali ini. Bagi jawatan Timbalan Presiden pula, Akramuddin Abdul Aziz yang juga Presiden Persatuan Sepak Takraw Melaka menewaskan Timbalan Presiden Sepak Takraw Selangor Datuk Markiman Kobiran. Akramuddin mendapat 52 undi manakala Markiman menerima 19 undi. Turut dipertandingkan jawatan Naib Presiden di mana Datuk Khairuddin Samad, Datuk Muhammad Yusof Ismail dan Fudin Cik Kifli dipilih sebagai Naib Presiden. Pemilihan kali ini diadakan di Johor Bahru dan berjalan dengan lancar tanpa sebarang kekecohan. Ini adalah kali pertama pemilihan diadakan sejak Datuk Saidin Tambi melepaskan jawatan Presiden pada tahun 2000. Mandat yang diberi untuk tempoh 4 tahun lagi membolehkan Dato' Ahmad Ismail membuat perancangan lebih besar bagi memajukan sukan sepak takraw di masa akan datang. Beliau yang ditemui selepas pengumuman undi berharap kerjasama antara beliau serta Timbalan Presidennya akan kekal terjalin. Telah berlalu, saya dia duduk sebelah saya kata pada dia, you are still my brother, you are still my sahabat and I still need you di negeri to support kita. So pada saya pemilihan telah berlalu, biarlah sukan sepak takraw menjadi satu cara lain, tak macam sukan-sukan lain bila bergaduh tak salam, tak suar muka. So kita ini mungkin ada sedikit pandangan berbeza, masing-masing ada hak. Decision has been made by majority, so we are still one team, we are still one big family. So tidak timbul masalah. Beliau juga berhasrat untuk memajukan sukan sepak takraw dan menjadikannya sebagai sukan kedua paling popular di negara ini selepas bola sepak. Antara perancangan awal ialah memperkenalkan Liga Sepak Takraw bermula November ini di Terengganu. RTM telah dipilih sebagai salah satu penyiar rasmi Liga tersebut. Tahniah diucapkan kepada barisan kepimpinan baru PSM. Semoga mandat yang diberi akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembalikan kegemilangan sukan sepak takraw tanah air. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Mesyuarat Agung bagi memilih pucuk pimpinan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA kali ke-28 juga berlangsung dalam suasana tegang. Bagaimanapun persengketaan antara kumpulan ahli gabungan dan pengurusan KLFA akhirnya berjaya diselesaikan apabila Presiden sebelum ini, Datuk Astaman Abdul Aziz, memberi laluan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Adnan Muhammad Hisan, menerajui persatuan itu bagi penggal 2014-2018. Datuk Astaman pula dilantik sebagai Timbalan Presiden. Ditemui selepas mesyuarat agung, Datuk Astaman mengakui kelemahan pengurusan dan pembangunan akar umbi sebelum ini serta berharap gandingan mantap jawatan kuasa baru dapat mencari solusi terbaik untuk memajukan kembali bola sepak Kuala Lumpur. Presiden baru, Datuk Seri Adnan, bagaimanapun tidak hadir pada mesyuarat tersebut. Kekangan itu memang betul. Kekangan kewangan dan kekangan. Jadi kalau kita dapat pisahkan keperluan kewangan untuk pasukan dalam yang beraksi dalam liga ni, tentu sekali tugas-tugas KLFA yang kita harus buat seperti pembangunan yang diwujudkan tadi, liga untuk bawah umur yang lain tu kita boleh lakukan. Dan mungkin kita boleh bekerjasama dengan pihak Kementerian Wilayah untuk wujudkan stadium-stadium baru. Ini kalau tak ada infrastruktur, benda ni kita tak ke mana lah orang kata. Sementara itu, setelah 8 tahun menyendiri, Datuk Izzuddin Ishak membuat kemunculan semula turut memegang jawatan Timbalan Presiden 2 KLFA. Beliau yang pernah menjadi Naib Presiden pada tahun 2006 berharap gandingan baru dan segar itu dapat mencabar diri menjadikan Kuala Lumpur pasukan dihormati dalam Liga Perdana musim depan. Saya melihat kali ini kepimpinan yang ada ni senarai
jawatankuasa baru. Saya rasa masing-masing ada pengalaman lah. Masing-masing ada expert bidang masing-masing. Saya rasa kalau betul-betul digandingkan lah, saya rasa Kuala Lumpur kali ini akan membuahkan satu hasil yang istimewa lah. Dan saya pun ingin memberi satu kepuasan kepada penyokong-penyokong kita. Lama dah mereka kehausan nak melihat satu pasukan yang mantap dan jitu. InsyaAllah kami akan cuba sebaik mungkin. 4 kerusi naib Presiden diisi Datuk Kamarudin Hassan, Tuan Izawi Raji Ismail, Datuk Rizalman, Datuk Mukhtar dan Abdul Wahid Ahmad. Turut dilantik 10 ahli jawatan kuasa yang kebanyakannya muka lama dalam KLFE. Beralih ke sukan pelayaran, pelayar muda negara Megat Ahmad Aslam Megat Azman akan menggunakan sepenuhnya pengalaman yang dikutip semasa menyertai Liga Layar Malaysia baru-baru ini untuk mencipta kejutan di kejohanan Piala Pelajar Asia Pasifik. Kejohanan akan bermula pada 16 hingga 20 September ini di Singapura. Penyertaan sulung Megat Aslam kali ini bersama pasukan layar Malaysia mensasarkan kelompok 3 pasukan terbaik. Beliau akan bersama-sama 3 orang lagi kru yang terdiri daripada peserta yang sudah pun berpengalaman dalam Liga Layar Malaysia. Seperti Australia, United Kingdom, US, Italy, France. Dengan biodata mereka, saya dapati mereka adalah pelayan yang baik juga. Tapi saya yakin sebab apabila mereka datang ke negara Asia, tempat arena adalah lain daripada tempat mereka. Jadi saya pasti dan saya yakin saya boleh mencapai top 1 to top 3 lah. Faktor cuaca tidak memberi kesan terhadap persembahan Megat untuk merealisasikan sasarannya. Pengurus pasukan Muhammad Aizan Khalib meletakkan perancangan jangka panjang untuk membentuk pelayar-pelayar muda dan diberi pendedahan bukan sahaja di dalam negara, malah di pentas antarabangsa. Perancangan masa panjang sebab kita nak form satu tim daripada golongan orang muda. Jadi maknanya yang ada sekarang ni memang kita ambil yang above 20. Jadi kalau boleh kita nak form satu pasukan yang kuat, yang muda, yang boleh beri saingan yang dengan pasukan yang ada sekarang ni. Kejohanan pelayaran Piala Pelajar Asia Pasifik edisi ketiga tahun ini akan menampilkan penyertaan pelayar-pelayar terbaik dunia termasuklah dari negara Eropah. Tahun lalu pelayar negara Nick Ashraf Kaidi menduduki tempat ke-10 keseluruhan daripada 14 pelayar yang bertanding. Laporan itu tadi mengakhiri sukan untuk malam ini. Kita akan kembali bersama penyampai untuk berita selanjutnya. Dengan itu saya Nurul Fatihah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ya, Nurul Fatihah Abdul Hamid, terima kasih dengan paparan sukan yang sebenarnya mengakhiri paparan berita nasional atau Nasional 8 malam ini. Apapun di kesempatan ini, tahniah ingin kami ucapkan kepada barisan kepimpinan baru Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Lebih-lebih lagi kepada presidennya yang berjaya mempertahankan jawatan buat penggal keempat. Jadi tahniah kepada Datuk Ahmad Ismail. Sebarang persengketaan, perselisihan faham yang berlaku dalam persatuan diharap akan dapat diselesaikan kerana yang lebih penting adalah kemajuan sukan sepak takraw negara kerana kita merindui era di mana Malaysia hanya mampu ditewaskan oleh Thailand, bukan oleh pasukan-pasukan kerdil lain seperti Korea Selatan, Singapura atau Myanmar. Inilah yang detik-detik keemasan yang ingin kita kembalikan kepada sukan sepak takraw negara. Baiklah, terima kasih kerana kesetiaan anda selama sejam bersama Nasional 8.